Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah. Malam ni kita dapat mulakan majlis yang mana patutnya malam ni saya di Surau Taman Jali, tapi dah tak boleh jalan situ. Tauliah tak ada. Tahun ni ada tauliah lah, insyaAllah. Jadi tang Taman Jali ya, saya tak ada tauliah. Jadi tak apalah. Lah ni depa kacau sungguh. Kita hanya boleh jalan ikut markah-markah insya-Allah lah. Jadi markah takat lah ni masih lagi selamat lah. Tak tahu kot kena tauliah juga ke depan ni. Jadi takat lah ni markah okey lagi, cuma surau tu yang berdaftar lah. Selalunya depa akan kacau lah bila tak ada tauliah. Saya mengajak situ tu pasal saya tak tahu saya ada anak ada lagi dah waktu tu. Tapi anak saya hak sulung tu 8 tahun lah. Kalau ada anak pun maksud dia 8 tahun tu ada dah pasal. Tidak pun dekat-dekat 8 tahun. Lama dah saya mengajak tu. Kitab pun tak dan habis. Jadi tak apalah. Ada hikmah dia kot. Mungkin lepas ni Wahabi jatuh terus ke gimana tahu lah. Jadi cuma saya ni saya akan sambung apa yang saya baca. Yang pertama dia apa yang saya baca dekat Taman Jali. Saya akan sambung dekat sini dan saya sediakan apa ni lah hak photostat. Photostat pun sama aja boleh ikut. Lepas tu saya selalu dekat Taman Jali ni saya akan baca 2 kitab. Yang pertama tentang fiqh lah, Sulam Musbian. Kami tengah bincang bab puasa hak tu. Lepas tu kitab yang kedua Pengingatan Muslimin. Pengingatan Muslimin. Jadi kita akan baca dua-dua tu kitab dekat sini. Cuma untuk kitab yang kedua Pengingatan Muslimin tu kita akan gilak-gilak dengan Bidayatul Hidayah yang kita duk baca kat sini sebulan sekali tu. Jadi fiqh kita akan jalan tiap-tiap minggu lah. Fiqh Sulam Musbian ni bab puasa tu nak masuk bab haji dah tak jauh. Ni cuma saya photostat dulu hak bab puasa saja sampai habis. Nanti kita akan bila masuk bab haji tu kita akan buat satu buku asing lah untuk bab haji sahaja. Kita akan bincang fiqh bab haji lah. Kita akan betul lah fiqh tapi tentang haji nanti. Tak jauh dah lah bab haji tu. Haji pun pakat balik lah ni. Ni tak apalah. Lepas tu macam tu lah kitab. Yang kedua kita akan gilak-gilak. Macam minggu ni saya akan mula dengan Pengingatan Muslimin. Minggu depan kitab yang kedua kita akan baca Bidayatul Hidayah Imam Ghazali yang diterjemah oleh Syekh Fahmi Zamzam. Jadi macam itulah kita akan jalan tiap-tiap minggu lah ni tiap-tiap minggu. Saya ni dah sini duk minta itu ni. Masa tu tak ada kosong lagi. Lah dah ada kosong dah. Teringat sini lah. Lagi pula sini ni makanan dia sedap-sedap. Jadi kita teringat sungguh lah. Tu yang kita tanya dulu. Sini ni ada kosong dah boleh masuk dah hari Jumaat. Jadi dah boleh masuk tu kita akan masuk tiap-tiap minggu lah. Tiap-tiap minggu. Dia macam tu. Sebab kitab yang saya baca tu memang Sulam Musbian ni dia tebal sikit. Kira anak saya 8 tahun lah tak habis lagi lah dekat lah ni. Mungkin saya baca dalam 7 tahun dah kot. Lebih kurang gitu lah. Lepas tu sangkut dengan PKP tu yang lambat tu. Lepas tu tapi kitab ni saya bajet dalam setahun lagi habislah, khatamlah kitab Sulam Musbian ni. Kita akan masuk kitab fiqh barulah. Ambil yang ada 4 rubuk sampai bab hudud semua tu. Jadi ni saya photostat adalah 10 kot. Boleh lah ambil. Siapa nak ambil tu ambil. Ada kot dalam 10 bagi kat orang perempuan sikit. Tengoklah orang sikit lah. Kalau tak cukup pergi photostat ni hari lah. Photostat ni hari dekat kedai tu. Ni kawan kita nak tu lah.
Lepas tu kitab pengingatan muslimin. Nah, kitab pengingatan muslimin ni, kitab nombor 2 ni, kita akan bincang masalah tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat. Jadi kitab nombor 2 ni kitab yang bincang masalah tanda-tanda kiamat. Jadi hak ni saya buat mai dalam 12 lah. Hak ni kena duit lah, sebuah RM5 lah. Kalau siapa nak beli boleh ambil lah. Nah, sebuah RM5. Tak apalah, tak dulu kot siapa nak tengok-tengok dulu. Tak apalah kalau tak beli minggu ni pun minggu depan. Gitu. Tapi saya ada dekat 12 buah tu saja. Nah, 12 buah tu saja. Tengok tak kena duit nah, buka ambil lah tengok. Tak kan kena duit pun. Jadi kitab saya photostat tu memang betul nak sambung muka surat tu ya. Nah, muka surat hak saya photostat tu kitab Sulam Musbian tu. Jadi tengok kitab Sulam Musbian dulu. Tahu mana? Ini muka surat apa? Nah, 407 kan. Jadi tengok fasal kitab Sulam Musbian yang photostat tu dulu. Nah, kalau hak tu saya photostat tu kitab baru tu. Nah, muka surat lari dengan hak saya pakai kitab lama. Nah, qala musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi kaffarati ifsadi. Bukan. Faslun fi kaffarati ifsadis saumi bil jima'i. Faslun fi kaffarati ifsadil saumi bil jima'i. Fasal pada menyatakan kafarah puasa. Nah, betul ya hak saya photostat tu. Betul nah. Jadi fasal ni pada nak menyatakan kafarah. Nah, kafarah ni maksud dia kalau dari sudut lurah iaitulah penghapus. Nah, penghapus tu orang panggil kafarah. Maksud dia ni penghapus dosa. Nah, penghapus dosa. Munasabah pikot tu lah. Tapi dari sudut istilah ni dia kena kepada harta yang dikeluarkan dia kerana zihar ataupun membunuh dia ada kafarah dia, ataupun jima' yang membatalkan puasa bulan Ramadan. Hak ni yang kita akan bincang lah. Nah, dia ada kafarah zihar. Zihar ni dia menyamakan isteri dia tu dengan mahramah dia, perempuan yang haram dia nikah. Tu orang panggil zihar. Hak tu dalam bab nikah lah. Nah, dia kata dekat bini dia belakang hang sama dengan belakang mak aku kan. Hak tu orang panggil masalah zihar. Nah, masalah zihar pun ada kafarah. Bunuh orang ada kafarah. Jima' yang membatalkan puasa bulan Ramadan kafarah. Menyalahi sumpah pun dia ada kafarah dia lah. Nah, hak tu dia kena cek. Dia kadang dia tak sama. Nah, dia tak sama kafarah tu. Cuma yang kita nak fokus kat sini kafarah ni kafarah puasa Ramadan. Kafarah ni kafarah puasa Ramadan dengan sebab jima' bersetubuhlah. Jima' tu jima' siang hari bulan Ramadan. Jima' kat sini kita kena kait sikit. Jima' ni jima' yang membatalkan puasa. Nah, jima' itulah yang membatalkan puasa, hak tu kena kafarah. Tapi kalau jima' tu tak membatalkan puasa, hak tu tak ada kafarah. Macam mana? Dia memang daripada awal lagi tak puasa. Ni tak apa. Nah, cuma haram dia jima' tu. Nah, haram tapi nak abang kata kafarah tak payah. Nah, kafarah tak payah.
Jadi dia kira jima' yang membatalkan puasa siang hari bulan Ramadan. Adapun lain daripada bulan Ramadan, contoh dia puasa qada kan, kita qada. Hak tu kalau kita batalkan dengan jima' tak wajib kafarah. Dia hanya puasa yang duduk dalam bulan Ramadan saja. Hak ni yang nak kena kafarah. Jadi dia kata maka wajib qada. Maka wajib qada. Qada ni gantilah. Bila kata ganti ni maksud dia buat tu luar waktu. Jadi puasa kalau ikut puasa Ramadan dalam bulan Ramadan lah. Tapi bila kata qada maksud dia kena buat luar lah, luar daripada Ramadan lah. Dalam bulan Ramadan tak boleh qada. Memang kena puasa Ramadan tu lah. Puasa orang panggil tunai. Jadi dia kata apa? Maka wajib qada serta kafarah atas orang yang membinasa puasanya. Membinasa ni maksud dia membatalkan puasanya. Orang yang membatalkan puasanya orang tu dalam bulan Ramadan. Membatal tu, membinasa tu macam mana? Dengan jima'. Dengan takluk kat membinasa. Membinasa tu maksud dia membinasa, membatal tu dengan jima'. Jima' tu lah yang membatalkan puasa dia. Maka hak ni wajib qada dan wajib kafarah. Boleh faham lah? Dua benda. Jadi kita maklumlah setubuh batal puasa Ramadan. Bukan kata puasa Ramadan lah. Kalau puasa sunat pun batal lah. Tapi hak ni kita nak fokus dekat puasa Ramadan ni. Jadi bila kita membatalkan puasa Ramadan kita ni dengan jima', dengan bersetubuh, maka dua benda nak kena buat. Yang pertama qada, yang kedua kafarah. Kafarah. Jadi dua benda yang kita nak kena buat. Mana dia kata apa? Jima' tu dia kata sama ada jima' isterinya. Sama ada jima' tu isterinya, isteri orang tu. Orang hak membatalkan puasa tu. Dia jima' bini dia. Sama. Atau zina, ataupun zina. Bila kata zina bukan bini dia. Jadi dia setubuh atas jalan bukan nikah lah, bukan nikah yang sah. Jadi zina kita kata. Jadi bila zina saja, hak tu pun kena kafarah. Kot tu. Lepas tu, yang kata jima' tu apa dah jima'? Ni taswir pada kata jima'. Gambaran kata jima' tu dengan. Dengan tu kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, orang panggil ba, huruf ba tu ba litaswir. Ba ni dia nak buat gambaran mai kat kita. Jima' tu apa dia? Tak erti lagi. Jadi gambaran jima' macam ni. Dengan diraib hasyafah zakarnya. Dengan diraib. Raib ni maksudnya dibenamkan. Dibenamkan hasyafah zakarnya orang tu. Hasyafah ni topi kombek tu. Kot tu lah. Bahasa mudah Tok Guru saya dia kata tu. Dia membenamkan topi kombek. Bukan membenam habis. Tang topi kombek saja yang tenggelam. Hak tu nama jima' dah. Satu. Ni yang kata dengan diraibkan, dibenamkan hasyafah zakarnya orang. Atau qadarnya hasyafah. Qadar ni kita kata seukuran ataupun sama panjang. Sama panjang hasyafah. Untuk mana ni? Daripada orang yang terpotong hasyafahnya tu. Nya tu bukan nun. Daripada orang yang terpotong hasyafahnya. Hasyafah orang tu. Kalau dia ni jenis tak ada hasyafah. Kena mesin tebu ke? Hilang topi kombek tu. Hak ni kalau pergi ikut jalan tu, kalau nak kena saman, tak pakai topi tak. Jadilah abang kata apa? Tang topi tu hilang. Jadi, bila tak ada topi tu, lagu mana nak kira jima'? Kira dia membenamkan seukuran hasyafah.
Gitu. Seukuran hasyafah ataupun sama panjang hasyafah. Kira jimak dah. Kira jimak dah. Bukan kata aku tak apa, aku tak ada topi combat. Tak kira jimak. Tak boleh. Tak boleh. Dia kira sama aja. Tak ada. Lain tak ada terus tu dah. Kalau tak ada terus bukan tekat topi combat dengan batang tengkok apa semua tak ada lah. Jenis macam tu tak apalah. Ni dia terpotong hasyafah. Pada ni takluk dekat di ghaib. Di benam tu pada faraj. Di benam tu dekat faraj. Faraj mana? Faraj tu yang bukan khunsa muskil. Faraj yang bukan khunsa muskil. Kalau khunsa muskil tak apa. Khunsa muskil ni dia ada dua alat. Alat laki ada, alat perempuan pun ada. Lepas tu tak tahu dia ni laki ke perempuan. Tak tahu. Kadang orang tu dia ada dua alat. Tapi boleh tahu kata dia ni perempuan. Kadang dia ada dua alat. Tapi boleh tahu kata dia tu lelaki. Bila kita tengok dengan dia dressing lelaki dia, lepas tu dia pula berkenan dekat orang perempuan, dia tak berkenan dekat orang lelaki. Berkenan dekat orang perempuan. Dia pula tak pernah haid, tak pernah nak mengandung apa. Hak ni kita boleh letak dah hukum kata dia ni memang lelaki. Dia lelaki. Sebab hak duk berkenan dekat orang perempuan ni orang lelaki lah. Mana ada orang lelaki berkenan dekat orang perempuan berkenan dekat orang perempuan. Tak ada tu. Nak kalau ada pun dia ni lah. Tak banyak lah. Hak tu, hak short tu. Hak short tu tak boleh kira lah. Dia kena kira hak normal. Hak tu kena ambil test pen check balik tengok current dia tu. Ada sebelah apa current dia. Jadi nak abang kata apa? Kalau khunsa muskil tak apa. Bukan kata boleh kita tak nampak khunsa muskil digan dia rogo lah. Tak boleh. Tak boleh enggak. Tapi bab nak kata kena kafarah tak kena. Tak kena kafarah ni tang haram tu haram apa tu jugalah. Dia tahu khunsa muskil ligan tu. Ligan tu dia kata ni bukan. Dia kata bukan nak kena kafarah apa ni, boleh ihtimal je lah. Jadi bab yang nak ni farad yang bukan khunsa muskil. Sama ada farad manusia atau binatang tak kira. Farad tu farad manusia ataupun binatang. Kena kafarah siapa tu juga. Dia tengok lembu. Dia geram semua tengok lembu tu. Cering habis bulu tengkok ni. Jadi dia dah waktu tu bulan puasa, dah tengah puasa tu, dia pi setubuh lembu tu. Bila dia benamkan dalam farad lembu tu, hak ni batal puasa. Lepas tu kena kafarah kan? Kena kafarah juga. Kena kafarah. Ghayah dia kata apa? Dan jika tiada keluar maninya sekalipun, walaupun tak keluar mani, dia bukan nak tang betul keluar mani ke tak keluar mani, dia kira jimak batal. Jimak saja batal puasa, lepas tu kena kafarah. Boleh faham dah? Kot tu. Dia tak kira hang keluar mani ke tak keluar mani. Hak tu dia tak kira dah. Hak tu satu. Lepas tu atau diraib sekalian hasyafah orang tu. Hak ni nombor dua dia. Diraib sekalian hasyafahnya ke dalam dubur. Raib ke dalam dubur. Hak ni orang panggil liwat. Ni pun sama, dia masuk dalam kata jimak tu juga. Masuk dalam kata jimak juga. Jadi dia raib hasyafah tu ke dalam dubur. Sama ada takmim pada kata dubur tu, sama ada dubur lelaki atau perempuan atau khunsa. Ni khunsa muskil tau. Dubur dia tak muskil. Hak muskil hak tu lah. Tang alat dia tu muskil sebab ada dua. Ada dua, alat lelaki dan alat perempuan pun dah. Tang tu muskil. Dubur dia tak ada muskil. Tang tu. Jadi nak abang kata apa? Hak ni dia tak kira. Dubur siapa pun kena. Atau binatang pun sama. Dubur binatang, dia liwat binatang, sama juga. Batal puasa, wajib kafarah. Lagi dia kata lagi, sama ada dubur dan farad orang yang hidup atau orang yang mati tak kira. Orang hidup pun sama batal puasa. Kita pi jimak orang hidup.
Nah, setubuh orang hidup. Setubuh orang hidup. Batal tak puasa bulan Ramadan? Batal puasa. Sama aja. Nah, orang yang mati. Nah, setubuh orang yang dah mati. Nah, bini mati dia ni tak boleh lepas bini dia apa semua ni. Nah, dia tak mau, tak abang kat orang apa, dia biar bini dia gitu lah. Nah, jadi dia setubuh bini dia hak mati tu. Batal puasa apa tu juga. Kena kafarah kan? Kena kafarah sama aja. Nah, tak kira. Ni setubuh orang hidup ataupun orang mati tak kira. Dia ada seorang ulama orang panggil Ibnu Mayyit, anak mayat. Anak mayat. Sebab pak dia waktu ni tu dikatakan pak dia dah mati dah. Pak dia dah mati dah. Dia lekat nama anak mayat. Anak mayat. Pak dia mati, tapi hak tu tak mati. Hak tu dia orang kata duk elok lah. Jadi orang nak mandi, nak buat macam mana ni nak bagi turun balik ni. Nak rapat meter ni dia kata. Oh, dia tak boleh jadi ni. Panggil bini dia. Suruh buat turun balik. Depa tak pernah ada anak. Dia tak pernah ada anak langsung. Anak tak pernah ada. Jadi bila bini dia buat bagi elok, bagi turun balik apa semua, tak lama bini dia mengandung. Dia matilah. Anak tu Ibnu Mayyit. Anak mayat. Jadi ulama. Pengarang kitab, saya tak ingat nama tu. Kitab tu hak syarah bagi Minhaj Imam Nawawi tu. Dia tak main nama kitab tu, tapi kitab tu famous lah. Kitab yang susah, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Tu Ibnu Mayyit yang karang. Anak mayat. Dahsyat lah. Orang lelaki yang buat main lah. Dia mati pun kadang hak tu tak mati tak. Orang lelaki tu. Sebab tu orang lelaki ni bahaya lagi. Tengok-tengok, tambah dah seorang lagi. Bahaya. Lagi dia kata lagi. Jadi dia kata apa? Dia kata, dan jikalau dia kata tak kira orang hidup kata orang mati. Ghayah dia, dan jikalau tiada keluar maninya sekalipun, walaupun tak keluar mani, nescaya batal puasanya orang tu. Dan wajib kafarah serta wajib qada puasanya. Puasa tu batal, dua benda nak kena buat, kena kafarah dan wajib kena qada balik puasa tu. Dua benda kena buat. Hak ni bila membatalkan puasa dengan jima'. Hak siapa yang nak kena bayar kafarah ni? Laki tu lah. Laki. Perempuan dia tak kena. Perempuan dia bukan batal puasa dengan jima' tak. Dia perempuan dia kira batal puasa dengan masuk sesuatu di dalam rongga yang terbuka. Tu perempuan. Dia tak batal dengan jima'. Dia batal masuk sesuatu ke dalam rongga. Jadi sebab tu belah pihak orang perempuan ataupun belah pihak orang yang kena maf'ulun bih ni, hak ni orang yang kena ni dia tak kena kafarah. Yang nak kena kafarah orang yang buat tu. Orang yang buat tu. Orang panggil fa'il. Kalau Arab ni orang panggil fa'il. Maf'ul tak kena, fa'il yang kena. Fa'il ni orang yang buat perbuatan jima' ataupun liwat ataupun zina tadi tu, orang tu yang kena kafarah. Adapun belah orang yang kena, hak tu dia tak payah kafarah apa. Tak payah kafarah. Lagi dia kata, dan tiada wajib kafarah orang yang kena wati. Tengok. Orang yang kena wati, orang yang kena setubuh, hak tu tak wajib kafarah. Perempuan yang kena setubuh tak wajib kafarah. Lembu kena setubuh pun tak wajib kafarah. Lembu memang tak wajib daripada awal lagi lah. Kalau lembu tu yang setubuh perempuan tu pula, pun lembu tak wajib kafarah. Tu yang tanya lah. Bak lembu memang dia tak wajib kafarah dah. Dia binatang daripada awal, bukan mukallaf dah. Dia setubuh perempuan tu. Perempuan tu saja yang batal puasa, tak kena kafarah apa agaklah perempuan tu. Tapi nak abang kata, lembu pun tak kena kafarah. Jadi walaupun orang tu dia kata apa, dan tiada wajib kafarah orang yang kena wati, orang yang kena setubuh. Tetapi walaupun tak wajib, tetapi batal puasanya. Batal puasa.
Sebab apa batal puasa? Kerana dia kira memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Tu batal puasa tu alasan dia. Nah, kalau kita orang tanya alasan dia sebab apa batal puasa? Kerana dikira memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Maka batal puasa. Habis tu. Dan tiada batal puasa khunsa yang ia ni payah hukum khunsa ni hukum yang cukup susah sikit. Khunsa muskil lah. Kalau khunsa jelas belah laki dia hukum laki, kalau jelas belah perempuan dia hukum perempuan. Hak tu selesai masalah. Hak ni tak jelas laki perempuan. Ni orang panggil muskil, timbul persoalan. Dia laki ke dia perempuan tak tahu. Jadi hak ni susah sikit nak letak hukum ni. Dia kata apa? Dan tiada batal puasa khunsa yang ia khunsa tu jima' pada farad. Khunsa tu yang pi jima' dekat farad. Tak kiralah farad perempuan ke, farad lembu ke, tak batal puasa. Tak batal puasa khunsa tu. Tak batal. Pelik tak? Khunsa dia ada dua alat. Dia guna alat laki dia tu pi setubuh. Pi setubuh perempuan ke ataupun setubuh binatang ke apa, tak batal puasa. Sebab apa? Sebab khunsa ni dia boleh ihtimal kata aku ni sebenarnya perempuan. Bila aku ni perempuan, dia tanggung kata aku ni perempuan, maka zakar tu sebenarnya anggota yang lebih, dia bukan kemaluan dia. Zakar tu anggota yang lebih, bukan kemaluan. Jadi sebab tu bagi dia tak batal puasa. Tu. Atau dubur tamalah, dia pi guna zakar dia tu untuk liwat ke dubur ke, sama ada farad atau dubur khunsa, tetap dia tak batal. Atau perempuan atau lelaki, tak kira dubur khunsa ke, dubur perempuan ke, dubur lelaki ke, atau binatang pun sama juga dikira tak batal. Rayah pada kata tak batal tu, dan jikalau keluar maninya khunsa tu sekalipun, walaupun khunsa tu keluar mani, dia tetap kira tak batal. Tiada batal puasanya khunsa dan tiada wajib kafarah atasnya khunsa. Tak wajib. Sebab dia dikira dia boleh tanggung kata dia tu perempuan, zakar dia tu anggota lebih. Macam orang kadang tu jari dia naik lebih kan. Macam jari lebih gitu lah. Dia tanggung kata aku perempuan. Orang perempuan ada zakar. Lepas tu ada juga tu. Hak tu anggota lebih. Anggota lebih. Jadi sebab tu belah pihak dia dikira tak batal. Tak batal. Tapi dia ada hukum lain lah. Kalau buat kerja gitu, kita bincang bak tak batal, bak hukum lain kerajaan dia kena takzir buang orang macam ni. Kena gantung dekat traffic light tu. Tulis apa fa ni. Saya ni khunsa muskil, tulislah gila ni lah, gila nu. Tulis orang bagi dia malu sikit. Lah kali dia tak buat dah. Tu. Habis hang tu masalah. Ni satu masalah. Jika jima' oleh lelaki pada farad khunsa. Lelaki ni dia jima' farad khunsa. Maka tiada batal puasa lelaki itu. Lelaki itu tak batal. Kalau farad khunsa muskil, lelaki itu tak batal. Tak batal puasa. Sebab apa tak batal puasa? Sebab lelaki itu boleh ihtimal kata khunsa ni sebenarnya lelaki juga. Farad tu anggota lebih. Tengok. Laki jima' farad khunsa muskil, dia tanggung kata kawan ni sebenarnya dia ni laki. Tu ada farad tu. Farad tu anggota lebih. Anggota hak betul dia tu zakar tu. Kalau gitu bila anggota lebih, dia kira tak batal puasa, dia bukan kira jima'. Dia tak kira jima' tu. Kait pada kata tak batal tu jika tiada keluar maninya laki tu. Kalau tak keluar mani lah. Kalau keluar mani, dia kira batal dengan sebab keluar mani. Dia kan kira batal dengan sebab jima'. Dan batal puasa khunsa yang kena jima'. Sebab apa batal puasa khunsa yang kena jima'? Sebab dikira memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Lepas tu. Tang khunsa batal pula.
Pasal apa? Dia tak boleh nak ihtimal. Tak, sebab masuk suatu dalam rongga, dia bukan masalah ihtimal. Dia kira masuk sesuatu dalam rongga, tang tu tetap dikira rongga. Walaupun anggota lebih, tetap rongga. Nah, tetap rongga. Jadi bila masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, maka hak tu membatalkan puasa. Habis hang tu. Adapun jika keluar mani lelaki itu, kalaulah laki itu keluar mani, maka batal puasanya laki itu dan batal puasa khunsa itu. Dan tiada wajib kafarah atas kedua-duanya. Nah, tak wajib kafarah atas kedua-dua. Sebab apa? Sebab dikira bukan batal puasa tu dengan sebab jima'. Nah, batal puasa tu dengan sebab lain. Belah khunsa masuk sesuatu dalam rongga. Belah lelaki dikira keluar mani itu yang membatalkan puasa. Jadi maka ketika tu tak dikira membatalkan puasa dengan jima'. Habis hang tu. Tambihun. Macam tu juga. Nah, kalau orang ni, nah nanti kita akan tengoklah. Lagi dia akan habaq tu kafarah dia apa dia tu. Cuma kalau orang ni, tengoklah tu dia habaq tu bawah tu. Kita ikut pergi lagi lambat pula. Dia kata tambihun. Tiada harus, ni haram. Lagi tiada sah khunsa muskil itu berkahwin dengan lelaki dan dengan perempuan dan dengan khunsa. Tu ingat. Khunsa muskil haram dia kahwin dengan perempuan tak boleh, dengan lelaki pun tak boleh, dengan khunsa sama khunsa pun tak boleh kahwin. Ni khunsa muskil dia tak boleh nak menikah. Nah, tu. Dia kalau bak aurat dia kena pakai macam dengan perempuan. Sebab dia kena ambil hukum hak berat. Nah, dalam bab aurat. Lepas tu kita kata bab khunsa muskil ni dalam bab boleh tak dia nak pakai kain sutera? Hak ni dia kena ambil hukum lelaki. Maksud dia tak boleh pakai sutera sebab dia kena ambil hak berat macam orang lelaki. Boleh tak dia nak pakai mah? Tak boleh. Dia kena ambil hukum lelaki tak tu. Dia ada tempat yang dia berat, ada tempat yang dia ringan. Nah, macam masalah ni banyak yang di antara yang dia ringan, tapi ada masalah yang dia berat. Bab nikah dia tak boleh nikah terus lah. Nak nikah dia sama banyak lah. Nah, dia tengok lelaki pun dia berkenan, dia tengok perempuan pun berkenan. Nah, dua-dua dia berkenan, dia muskil. Kalau dia memang berkenan kat lelaki saja, hak tu selesailah dia tu perempuan. Maka bolehlah menikah. Kalau lelaki tu mau, tak ada masalah apa. Nah, tapi terkejut lah. Dia terkejut lah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi masalah. Orang yang membatal puasanya orang tu dengan makan atau minum. Dia batalkan puasa dia dengan makan atau minum. Mula dia puasa, lepas tu dia makan ataupun minum lah, dia batal puasa. Maka kemudian daripada sudah batal puasanya, maka ia orang tu jima'. Lepas tu dia jima'. Dia reti bab ni. Nah, dia reti. Dia pergi telan dulu Coco Crunch ke apa ke, bancuh Americano ke, tapi tak apa clear lah. Dia bancuh tu jenis apa, tongkat Ali apa semua tu, dia telan hak tu dulu, dia bus dulu secawan, batal puasa dah. Lepas batal puasa baru dia pergi setubuh. Nah, jadi dia kata apa? Maka tiada wajib kafarah atas orang. Tak wajib kafarah. Tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab dikira bukan membatalkan puasa tu dengan jima'. Dia kira batal puasa tu dengan makan dan minum tadi ni. Hak tu yang batal puasa dia. Bukan jima' tu yang batal puasa. Hak batal puasa tu makan dengan minum. Jadi yang kata nak kena kafarah, bila dia jima' terus batal puasa dia dengan jima' tu. Hak tu baru kafarah. Tapi kalau dia makan dulu, dia minum dulu, tu batal puasa dengan makan. Nah, bukan batal puasa dengan jima'. Maka ketika tu tak wajib kafarah. Nah, ni nak bincang tak wajib kafarah ni. Tang haram, tak tepi lah. Haram tu memang haram lah. Nah, haram memang haram lah. Tak boleh nak buat lah pasal waktu dia nak kena imsak apa semua tu, hak tu tak apalah. Cuma nak habang kata bab kafarah dia tak kena. Nah, bab kafarah dia tak kena. Maka tiada wajib kafarah atasnya, tetapi berdosa atasnya atas orang tu dengan makan minum itu. Nah, dia berdosa dia makan minum tu.
Dia batalkan puasa dia tu, satu dah berdosa dah. Dan berdosa pula dengan jimat itu. Berdosa dia jimat tu pun dosa juga. Tapi tang kafarah tak wajib. Sebab kafarah ni nak dikira wajib kafarah bila membatalkan puasa dengan jima'. Waktu tu baru wajib kafarah. Tapi bak dosa. Sebab apa kata berdosa pula dengan jima' tu? Kerana ilat berdosa pula tu. Kerana wajib imsak. Sebab wajib dia imsak. Imsak ni apa dia? Imsak ni maksud dia menahan diri daripada melakukan perkara yang batalkan puasa. Tu. Tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Hak tu orang kata imsak. Jadi kerana wajib imsak selepas batal puasanya. Batal tu dengan makan, minum itu ni dengan sebab makan minum itu serta wajib qadanya puasa. Tang qada hak tu wajib lah. Wajib kena qada balik puasa tu. Habis hang tu. Masalah tiada batal puasa dan tiada wajib kafarah atas orang yang jima' dengan lupa dirinya puasa. Hak ni kita bincang minggu depan lah. Tu buat pembukaan masalah tiada batal puasa. Wallahu a'lam. Jadi tak banyak ni bab kafarah. Lepas tu bab pidyah pula lah. Pidyah puasa. Pidyah puasa, pidyah semayang apa semua tu nanti kita tengok dia orang duk tanya bab pidyah tu macam mana ni pidyah ni. Lepas kafarah minggu depan boleh masuk ke bab pidyah. InsyaAllah.